So guys, sebenarnya raya tahun ni aku nampak smartphone dekat market Malaysia sekarang ni memang dah makin murah. So now aku nak share antara phone dengan bajet sekitar dalam RM1,000 yang bagi aku sangat berbaloi dan juga spek yang cukup power untuk korang dapatkan sekarang ni dengan harga yang lebih murah kalau bandingkan dengan harga asal dia. So ada yang dapat diskaun dalam RM200-300, ada yang dapat dah bawah RM1,000 sekarang ni. Tapi specs dan juga apa yang dia offer tu memang bagi aku worth it dengan apa yang korang spend nanti. Smartphone pertama dalam senarai aku untuk bajet sekitar dalam RM1,000 adalah Redmi Note 15 5G. Dari segi rekaan untuk smartphone ni memang dia lebih minimalis, ringan dan juga nipis lah. Kongsi design yang lebih kurang sama macam Redmi Note 15 Pro ataupun Pro Plus. That's why dia tak nampak macam biasa lah. Dia nampak agak premium kat situ. Aku difahamkan juga dari segi body dia memang memfokuskan kepada phone yang lasak. So kalau korang semua yang mungkin gunakan phone dengan cara yang lasak, 15 5G ni sesuai lah untuk korang dapatkan dekat market. Even smartphone ni pun ada sekali dengan IP66 rating dan dia punya konsep design adalah curve. Dia bukannya fully flat ataupun boxy. Kalau korang okay dengan design macam ni, mungkin korang boleh pilih sebabnya dia nampak lebih premium. Cumanya dari segi penggunaan tu, aku tak sure lah korang selesa ataupun tidak. Depends pada taste masing-masing. But still, dia punya display tu nampak premium lah disebabkan oleh penggunaan curve kan. Size untuk smartphone ni 6.77 inci which is bagi aku okay, just nice. Tak terlalu besar sangat. AMOLED display, ada refresh rate tinggi dan juga nits brightness mencecah 3200 nits. Dari segi performance, aku nampak segmen untuk Note 15 5G ni lebih kepada macam lower mid range lah. Sebabnya dia gunakan chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 dan bagi aku untuk chip ni dia tidaklah power sangat. Kira untuk segmen dia okey-okey. Nak gunakan tu boleh je, tak ada masalah pun. And dari segi bateri dia memang agak besar juga, 5525 mAh. Dapat sekali dengan fast charging support 45W. Dan kekurangan yang aku nampak sedikit dekat Redmi Note 15 5G ni adalah dari segi dia punya setup kamera lah. Memandangkan dia adalah sebuah phone mid-range budget dengan harga sekitar RM1,000. So setup kamera dia hanya ada dua kamera saja, iaitu kamera utama 108MP dan juga satu lagi adalah 8MP ultra wide. Tak ada kamera makro ataupun tak ada kamera telefoto lah. Dan bagi aku untuk phone-phone China macam ni memang kita akan biasa jumpa lah setup kamera macam ni. Cumanya tak silap aku, phone dengan harga RM1,000 yang berani untuk bagi kamera telefoto hanyalah Nothing ataupun ZF je lah kan. Untuk benda-benda China biasanya diorang just letakkan satu lagi kamera adalah makro ataupun just dummy kamera je. Dia nampak macam banyak lens padahal dua lens je. Tapi it's okay sebab kamera utama untuk Note 15 5G ni kira dah good enough lah untuk segmen dia 108MP kot kan. And then ada ultra wide sekali, tu paling penting sekali. And then dari segi dia punya software, gunakan latest Xiaomi iPadOS dan aku difahamkan yang Xiaomi bagi support untuk software dia sampai 6 tahun security. Now, harga untuk Redmi Note 15 5G sebelum ni dah memang mampu milik lah, dijual dengan harga bawah RM1,000. Tapi sekarang ni aku nampak lagi murah, iaitu korang boleh jimat sekitar dalam RM100 ke RM200 untuk dua-dua varian tu. Dan yes, untuk bawah RM1,000, smartphone ni dia ada 5G sekali. So sebelum ni macam susah nak jumpa kan phone 5G dengan harga bawah RM1,000. Tapi untuk Note 15 5G ni dia ada. So kalau korang semua yang memang meminati phone Xiaomi dan nak harga yang mampu milik, maybe untuk anak-anak korang pakai ke untuk study apa semua, maybe boleh consider lah untuk Redmi Note 15 5G. Smartphone seterusnya yang memang baru juga dilancarkan dekat market Malaysia daripada brand Honor, dan ini mungkin menjadi kepada alternatif untuk korang semua yang nakkan iPhone 16 Pro punya design tapi dengan harga RM1,000, iaitu Honor 600 Lite. Yes, korang tak salah dengar. Design dia memang imitate ala-ala macam iPhone 16 Pro sikit. So kalau buang logo tu, dia gunakan body shape yang memang totally sama. Aku rasa dah nampak macam iPhone dah. Tapi tak apa. Sebab Honor 600 ni bagi aku adalah sebuah phone mid-range yang bagus jugalah dengan dia punya ketahanan lasak, dengan apa yang dia offer. Harga dia pun bagi aku cukup berbaloi. Sekali imbas, design smartphone ni memang tak tumpah lah macam iPhone kan. Tapi memang dia adalah sentuhan yang premium dan juga mahal kat sini. Dengan boxy shape dan juga gunakan flat screen. Yang menarik je dengan smartphone ni, Honor ada letakkan satu AI camera button tau untuk korang nak gunakan sebagai shutter camera smartphone. And dari segi display, size smartphone memang just nice. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Menggunakan 6.66 inci AMOLED display yang memang bagi aku cantik. 1.5K resolution dan juga refresh rate tinggi 120Hz. Dia punya nits brightness pun tinggi juga tau, iaitu 6500 nits. Yang ni memang aku tak expect lah untuk mid-range korang dapat nits brightness yang memang cerah gila. And dari segi dia punya performance, yang ni pun bagi aku cukup bagus juga sebab dia gunakan chip MediaTek Dimensity 7100 Elite. Level dia adalah macam chip dari Qualcomm iaitu Snapdragon 7 series, dan untuk yang smartphone ni dia gunakan chip MediaTek lah. Dari segi untuk penggunaan daily, bagi aku not bad. Kalau korang nak gunakan as a normal task ataupun main game sikit-sikit, tak ada masalah pun. Dan bateri dia pun memang gedabak besar gila, iaitu 6325 mAh. Yes.
sangat-sangat besar kot untuk phone yang harga macam ni kan. Even fast charging pada smartphone ni pun laju juga sebab dia gunakan 45 watt supercharge. So korang boleh expect yang dia boleh boostkan bateri yang besar ni dalam masa yang lebih singkat lah. And dari segi software pun dia gunakan Magic OS 10 based on Android 16 yang paling latest sekali. Dan untuk setup kamera dia macam biasalah, lebih kurang macam Redmi tadi, dia gunakan dual kamera juga untuk phone owner ni, iaitu 108 megapixel kamera utama dan juga 5 megapixel ultra wide. Dan dia punya rakaman video pun tak ada 4K, just 1080p 60fps saja. So, okay lah, not bad untuk smartphone dengan harga sekitar dalam RM1,000. Dan harga rasmi dia, kalau kita ikutkan, dia punya first launch dulu lebih kurang dalam RM1,300 lebih. Now aku nampak harga dia dah drop banyak juga. Korang boleh dapatkan dengan harga sekitar dalam RM1,100 saja, which is bagi aku still affordable untuk apa yang owner offer pada 600 Lite yang terbaru ni. Design macam iPhone, specs dia pun cukup bagus actually untuk harga dia. By the way, kalau korang berminat dengan semua smartphone yang aku listkan ni, just boleh beli dekat tag produk bahagian bawah ni. Kat situ ada offer daripada YouTube Shopping untuk korang dapatkan dengan harga diskaun yang lebih banyak sikit lah kalau compare dengan direct terus masuk dekat Shopee ataupun Lazada. So just klik saja dekat tag produk bawah ni, tekan je smartphone apa yang korang minat dan beli direct dekat situ. Simple. Korang dapat extra diskaun, aku dapatlah commission Shopee affiliate sikit. Okay? Minum lah. Smartphone yang ketiga bagi aku, yang ni memang antara yang paling berbaloi lah untuk harga sekitar dalam RM1,000, iaitu Poco M8 Pro. Nama dia pun Pro, tapi harga dia tak Pro sangat lah. Harga dia memang sangat affordable, iaitu sekitar RM1,000 saja. So rekaan untuk smartphone ni memang nampak very minimalis. And dia punya look color pun ada macam dual tone dekat bahagian panel tepi tu lah. So nampak agak unik kat sini dan memfokuskan kepada rekaan yang lasak juga. Lebih kurang macam phone-phone tadi kan. Ada IP69K rating sekali. And design dia menggunakan curve. Dia punya konsep tu lebih kurang macam Redmi Note 15 5G tadi. Tapi ni macam better version of Redmi Note 15 5G lah. So mungkin dia berkongsi design yang sama je sebenarnya. Tapi dia ubah sikit lah dari segi look color dan juga branding Poco. Untuk display yang ni memang besar sebab dia gunakan 6.83 inci curve display, crystal rest AMOLED, 120Hz refresh rate dan juga nits brightness mencecah hingga 3200 nits. Display dia memang dah cukup bagus dan besar tu. Kalau korang nak display besar, beli Poco M8 Pro ni. Dari segi performance, aku nampak this one better sebab dia gunakan chip yang high tier untuk mid range, iaitu Snapdragon 7S Gen 4. Even bateri dia pun memang besar gila kot, iaitu 6500 mAh dan juga fast charging support hingga 100 watt. Macam too good to be true kan, untuk phone harga sekitar RM1,000 dapat fast charge 100 watt. Wow. Ini memang aku tak expect lah. Dan untuk setup kamera dia pun menggunakan dual lens juga, iaitu ada 15 megapixel kamera utama dan juga ada 8 megapixel ultra wide. Dan rakaman video dia boleh sampai 4K 30fps. Yang ni better sikit lah kalau compare dengan Honor tadi kan, just 1080p saja. Dan dari segi software memang gunakan Xiaomi HyperOS dan support update sampai 6 tahun security update. Kalau tengok sebelum ni, harga untuk Poco M8 Pro lebih kurang dalam RM1,100 ke RM1,300. Now sebenarnya promo raya ni korang boleh dapatkan dengan harga sekitar dalam RM1,000 ke RM1,100 saja. Tapi depends pada seller lah. So ada seller yang lagi murah pada tu, ada yang lebih mahal sikit pada tu. So korang boleh check out saja tag produk yang bawah ni. Kat situ korang boleh tengok harga dia sekarang. Smartphone seterusnya yang baru juga dilancarkan dekat market Malaysia, iaitu Infinix Note 60 Pro 5G. Kalau tengok dari segi design ni memang nampak ala-ala macam apa? Mesti korang tahu kan? Yes, macam iPhone 17 Pro sikit dengan dia punya bonggol kamera apa semua. Yang menariknya dengan design untuk phone Infinix baru ni, dia ada active display matrix ala-ala macam Nothing Phone 3 punya display matrix belakang tu. Bagi aku ini something yang unique and interesting lah. Untuk phone budget kita dapat something yang different sikit kalau compare dengan phone-phone lain. And dari segi dia punya display, gunakan konsep flat dengan saiz 67.8 inci AMOLED display resolution 1.5K dan juga refresh rate yang tinggi 144Hz. Untuk ketahanan pun gunakan jenis Gorilla Glass 7i dan juga ada IP64 rating sekali. Dan dia punya kecerahan pun mencecah sehingga 4500 nits brightness. So untuk specs display dia memang dah level cukup bagus lah bagi sebuah phone budget macam ni actually. Untuk performance, dia gunakan chip yang sama macam Poco tadi, iaitu Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 yang ni memang tier untuk mid range dan bateri dia pun memang cukup besar, 6500 mAh. Support juga dengan fast charging 90W untuk wired dan ada sekali dengan wireless charging 30W. Mana korang nak dapat dengan harga sekitar RM1,000 ada wireless charging. Infinix je aku rasa yang mampu offer untuk smartphone diorang kan. Dan setup kamera dia pun aku nampak sama macam Poco tadi, iaitu 50MP kamera utama dan juga ada 8MP ultra wide. Untuk rakaman video pun boleh shoot sampai 4K 60fps. Dan untuk software pada phone Infinix, dia gunakan XOS 16 based on Android 16 dan software update dia dapat sampai 3 tahun dan juga 5 tahun security update. Kira okey lah untuk security dan juga software update dia actually. Harga untuk phone Infinix ni kalau ikutkan agak keras sikit lah kalau compare dengan yang model-model aku mention tadi kan. Harga dia dalam RM1,000 ke RM1,100 saja. So memang
sangatlah mampu milik untuk apa yang Infinix offer, untuk specs yang korang semua akan dapat nanti. Satu lagi smartphone yang aku lupa nak mention, dan mungkin ini adalah sebuah phone dengan bajet sekitar RM1,000 yang complete in everything. So dia tak lebih sana sangat, dia tak kurang kat sini sangat. Iaitu CMF Phone 2 Pro. Yes, aku tak lupakan pasal CMF ni. Sebab bagi aku CMF ni adalah phone yang bagus dari segi dia punya hardware, design, fundamental untuk dia punya shape tu, dan juga software dia. Sebab dia gunakan Nothing punya konsep untuk software kan. Sama je, company yang sama. And untuk design ni memang menarik sebab kita boleh tukar dia punya colour kat belakang tu. Boleh buka skru, boleh custom DIY apa semua. Dan boleh letak accessories. Menarik lah, dia fun untuk kita nak gunakan smartphone ni. Dia bukannya macam phone yang biasa, yang bosan kan. Colour dia pun memang very stand out, iaitu warna oranye yang ikonik. Tapi kalau nak colour lain pun boleh juga, dia ada pilihan yang lain. Cuma Phone 2 Pro ni tak boleh buka macam yang CMF Phone 1 yang kita boleh buka pinang belakang ni kan. Ini disebabkan oleh model baru ni, dia ada dengan IP rating iaitu IP54. Now untuk bahagian display smartphone ni gunakan flexible AMOLED dengan saiz 6.67 inci, refresh rate yang tinggi dan juga brightness yang cukup cerah 3000 nits. Dan untuk bahagian performance gunakan chip MediaTek Dimensity 7300 Pro, which is bagi aku cukup bagus lah pada segmen dia actually untuk korang nak gunakan as a daily phone dengan bateri sebesar 5000 mAh, walaupun tak sebesar macam phone lain tadi, tapi still good enough actually. Dan fast charging dia support sampai 33 watt. Antara smartphone dalam list RM1000 rasanya CMF Phone 2 Pro ni yang paling menarik dari segi setup kamera dia, sebab kita dapat setup kamera yang ada telephoto sekali. Yes, ada triple camera setup. So ada 50 megapixel kamera utama, 50 megapixel teleskop, dan juga satu lagi adalah 8 megapixel ultra wide. Video dia pun boleh shoot sampai 4K 30fps. So kalau korang semua yang nakkan sebuah kamera yang kira okey lah, better sikit daripada tadi, maybe korang boleh consider untuk dapatkan CMF Phone 2 Pro. Dari segi software memang smartphone ni gunakan Nothing OS. That's why dia punya UI tu nampak unique and different. Dia ada identity yang tersendiri. Aku suka. Dan kalau compare dengan UI lain, macam this one lagi best lah nak gunakan actually. Even untuk software update pun CMF bagi sampai 3 tahun software dan juga 6 tahun untuk security. So cukup lama tu sebenarnya. And dari segi harga dia, kalau ikutkan masa awal dulu lebih kurang dalam RM1,100 ke RM1,200. But now harga dia dah boleh dapat awal RM1,000 saja. So sekitar dalam RM700 ke RM800 lebih macam tu. Sangat mampu milik tu sebenarnya. So guys, itulah antara senarai smartphone dengan bajet sekitar dalam RM1,000 yang korang boleh dapatkan sebenarnya raya ni dengan harga yang lebih murah sikit, promotion dekat market Malaysia. Aku rasa macam terlalu murah lah untuk apa yang diorang offer dekat spek apa semua kan. That's why macam rugi kalau tak dapatkan sekarang ni. So harga pun dah makin okey. And macam biasa, kalau korang tak tahu nak beli dekat mana smartphone yang aku dah senarai tadi, jangan risau, just boleh klik saja dekat tag produk bahagian bawah ni. Korang klik je link kat situ dan akan masuk terus dekat platform online. Dekat situ boleh terus beli and korang boleh dapat extra voucher daripada YouTube Shopping untuk dapat harga promo yang aku dah mention tadi. Tapi harga ni dia akan plus minus. Kadang-kadang dia akan murah sikit daripada aku mention tu, kadang dia akan tinggi sikit. Dia tak tentu sebab yelah bukan aku yang jual kan, seller yang jual. But anyway, aku ucapkan selamat Hari Raya dan juga selamat berpuasa pada korang semua. Itu saja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.